Anda sedang menonton Darah Muda bersama saya, Helena Pallavi, dan salam hormat saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada set tajaan daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia ini yang cantik, yang berwarna-warni. Baik, kalau kita lihat tradisi lama mengaitkan pertahanan awam dengan lelaki telah berubah seiring dengan kesetaraan gender dan peningkatan kesedaran terhadap kepentingan melibatkan wanita dalam semua bidang. Dan peranan wanita juga dilihat semakin signifikan dalam melindungi komuniti daripada bencana, kecemasan awam dan juga ancaman keselamatan. Dan wanita sebenarnya tidak hanya berperanan sebagai individu yang menerima bantuan ataupun perkhidmatan, namun sebagai seorang pemimpin, penyelamat dan juga pakar dalam bidang keselamatan awam. Baik, Darah Muda hari ini akan membuat satu penelitian peranan wanita dalam dunia Angkatan Pertahanan Awam dan juga kita mahu cuba memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan mereka serta menilai sejauh mana kesan ini memberi impak kepada penglibatan wanita dalam kerjaya ini. Dan untuk itu, hari ini wanita dalam dunia pertahanan awam, kita akan berbincang bersama dengan tetamu kita di studio pada ketika ini. Saya kenalkan kepada anda semua meja bersekutu Nur Azmiani Ambatang, Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Wilayah Persekutuan. Terima kasih meja kerana sudi bersama dengan kami. Maaf kalau saya tersalah sebut soal nama tu sikit. Baik, terima kasih sekali lagi meja kerana sudi bersama dengan kami. Baik, Puan, bagaimana mula-mula Puan melibatkan diri dalam orang kata bidang pertahanan awam ini? Okey, pertama sekali terima kasih saya ucapkan kepada pihak bernama lah atas kesudian, ruang dan peluang yang diberikan kepada Angkatan Pertahanan Awam lah, khususnya APM wilayah. Okey, pertama sekali tu saya meja pertahanan awam Nur Azmiani binti Ambatang, berasal daripada daerah Nabawan Sabah lah. Okey, bagaimana saya boleh terlibat dengan Angkatan Pertahanan Awam? Okey, asalnya macam ni. Memang dari kecil tu saya berminat lah untuk menjadikan badan beruniform itu sebagai salah satu saya punya kerjaya. Okay, dan kemudiannya apabila dah semakin membesar, dah mengenali APM, saya tertariklah dengan peranan Angkatan Pertahanan Awam ini, di mana saya lihat kita boleh berkhidmat dengan masyarakat di mana di peringkat sebelum, semasa dan selepas bagi sesuatu bencana. Dan lagi-lagi saya kenali Angkatan Pertahanan Awam ini dikenali dengan sikap kesukarelawanan yang sangat banyak dilibatkan, yang melibatkan golongan sukarelawan itu sendiri berbanding dengan daripada anggota tetap lah, seperti saya anggota tetap. Sebab kita anggota tetap pun tak ramai dalam APM. Baik, mungkin Puan juga boleh kongsikan, pastinya mempunyai pengalaman, ada yang manis, ada yang pahit. Okey, untuk pengalaman, ialah pertama saya tak tahu nak cakap manis ke pahit. Sebagai seorang perantau, ialah kita berjauhan dengan family. Kita risaukan keluarga. Kalau sebelum ni kita duduk dekat Sabah, kita nak balik kampung, bila-bila masa boleh balik. Tapi bila berada jauh, kita dipisahkan dengan lautan. Dah tu, selain berjauhan dengan family, kenangan yang saya tak dapat lupakan lah sepanjang rekrut dekat mana, di mana kita ada lebih kurang 3 bulan menjalani latihan, dan di pusat latihan yang terakhir dekat Pulau Baling, dekat sana kita ada satu silibus lah yang dipanggil Camp Survival. Kita berjalan lebih kurang 10 km lebih kurang dan membuat satu aktiviti navigasi darat. Navigasi darat, kita masa tu berjalan, setiap checkpoint tu diberikan tugasan. Di situ kita kena memasak, mencari kaedah sendirilah. Kita masak tepi sungai, dan hari yang ketiga kita tidak diberikan bekalan makanan. Diberikan bekalan makanan, tidur dekat hutan dengan pakaian yang sama hampir seminggu. Tak mandi, itu amat saya tak dapat lupakan lah, agak-agak mencabar. Dan kita direndam dekat air sungai lah sebelah pagi, dan dipisahkan berasingan di dalam hutan dalam beberapa, lebih kurang sejam saya rasa. Dan dalam situasi itu bagaimana sebenarnya Puan menjalankan semua cabaran itu dengan tenang?
Yang tu pertama sekali itulah pentingnya kenapa kita perlu ada satu mindset dari segi mental, fizikal, dan kena kawal emosi dan kena yakin dan apa tugasan yang diberikan oleh jurulatih kena ikut dan jangan mudah panik lah. Biarpun dalam tekanan yang berdua kali ganda saya rasa, sebab satunya kita tak mandi dan kedua tu makanan tidak diberikan dalam keadaan yang lemah gemelai macam tu, tapi kena kuatkan hati. Itu yang membolehkan saya boleh fokus dan buat tugas yang diberikan. Baik, Puan, kita tahu bahawa wanita ini mempunyai kudrat yang sama seperti lelaki. Keligatan otak berfikir juga saya kira sama, malah mungkin lebih pintar. Tetapi sebenarnya saya nak Puan ceritakan bagaimana sebenarnya tanggapan masyarakat bahawa kerja-kerja operasi hanya dijalankan oleh lelaki, di mana perempuan hanya bekerja di pejabat saja. Okey, berkenaan dengan tanggapan, terima kasih atas pertanyaan. Okey, macam bagi saya lah, sebagai seorang pegawai wanita dekat Angkatan Pertahanan Awam sendiri, bagi saya tanggapan masyarakat yang beranggapan wanita hanya lelaki yang boleh melaksanakan tugasan operasi. Tapi bagi saya setakat ini dekat APM, alhamdulillah, di mana anggota sukarelawan wanita itu sendiri mampu untuk melaksanakan penugasan operasi. Contoh yang terdekat kita ambil, di mana operasi banjir, dalam satu tim yang kita hantar itu dalam 3 orangnya adalah wanita, dan di mana wanita punya peran itu diperlukan dari segi pengurusan peralatan, atur gerak penugasan dan penyediaan makanan jugalah. Bukan saya nak kata lelaki tak boleh masak, boleh, cuma tugasan itu diagihkan secara bijaklah. Dan sebagai kadang-kadang dalam bencana banjir, mangsa juga terdiri daripada golongan wanita, adik-adik, kakak-kakak, dan apabila mereka melihat pasukan golongan wanita berada di lapangan di kawasan banjir, sudah tentu boleh memberikan sedikit motivasi kepada mangsa banjir lah, dan berasa yakin dari segi keselamatan. Siapa sangka sebenarnya saya juga sebenarnya bersama dengan Puan yang menang anugerah peserta terbaik dalam semasa proses rekrutmen itu kan. Okey, apa sebenarnya yang boleh Puan kongsikan kepada mereka di luar sana yang berminat untuk menyertai pasukan pertahanan awam ini? Okey, pesanan saya, pertama sekali saya kamilah daripada pihak APM sangat mengalu-alukan kepada seluruh warga Malaysia lah, terutamanya kepada wanita-wanita di luar sana yang masih mencari kerjaya. Sangat-sangat mengalukan kedatangan untuk datang berkhidmat kepada APM itu sendiri. Dan sebenarnya untuk terlibat dalam APM ada 2 kaedah permohonan. Okey, untuk yang pertama kepada mereka yang berminat untuk berkhidmat secara tetap yang digelar anggota tetap lah, boleh memohon dalam portal rasmi SPS 9 lah. Portal rasmi SPS 9 dengan nama jawatan adalah Pertahanan Awam lah. Dan yang keduanya kepada mereka yang berminat untuk menyumbang ataupun berkhidmat sebagai sukarelawan, telah pun mempunyai kerja hakiki, biarpun sudah mempunyai kerja hakiki, namun boleh mendaftar sebagai sukarelawan lah, pergi dekat mana-mana pejabat APM yang berdekatan untuk memohon dan akan dipanggil untuk menjalani kursus asas selama 2 hari dan boleh mendapat nombor badan serta dibayar allowance untuk bertugas. Baik, 2 hari saja? 2 hari, sebab kalau sebelum ni memang tempoh dalam lebih kurang seminggu, tapi kita ikut peredaran semasa, ikut keadaan dan telah dipendekkan menjadi 2 hari. Okey, so saya mungkin selepas ni Puan bolehlah datang untuk menyertai sukarelawan. Cuba. Baik, Puan, kita tahu bekerja dalam pasukan yang majoritinya adalah kaum lelaki, pastinya wanita mempunyai cabaran tersendiri bekerja di kalangan kaum lelaki ini. Apa yang boleh Puan kongsikan? Okey, mungkin cabaran untuk seorang wanita, mungkin bagi saya cabaran itu tidaklah mungkin mencabarnya, mungkin dari segi perbatasan lah, pergaulan untuk bekerja sama, mungkin dari segi masa. Mungkin cabaran yang boleh dilihat adalah terutamanya mereka yang telah berkahwin, tapi bagi saya itu bukan satu cabaran sebenarnya. Jika saya lihatlah benda tu dekat Angkatan Pertahanan Awam, setakat ini tidak ada masalah lah bagi golongan wanita untuk bertugas bersama-sama dengan golongan lelaki. Adakah program-program yang dikendalikan oleh Pertahanan Awam yang memang khusus untuk wanita?
Setakat ini program-program yang khusus untuk wanita kita bukan untuk bersama-sama lah dengan kaum lelaki, tapi macam dekat Alpa kita ada satu program di mana program tersebut dikendalikan oleh pegawai wanita itu sendiri dan yang melibatkan seperti program FRLS di mana itu First Responder Respond Live. Bagi saya itu ada salah satu pendekatan dibuka kepada golongan wanita untuk mempunyai ilmu-ilmu dalam perubatan dan medik. Dan saya kira itu penting juga kerana sebagai seorang wanita yang menguruskan rumah tangga, pastinya akan ada kecemasan di rumah, kecemasan kecil. Betul. Yang perlukan perhatian pertama oleh golongan wanita terutamanya. Baik, Puan juga, saya faham ada 2 laluan untuk kita menyertai ini. Syarat-syarat dia, kriteria dia apa yang perlu ada? Syarat untuk yang pertama sekali itu lebih kurang sama sebenarnya untuk yang tetap, di mana ialah basic sihat tubuh badan, lulus ujian penglihatan tinggi yang melepasi syarat, dan juga berapa tinggi dia? Tinggi untuk wanita adalah 157 untuk pegawai, dan lelaki tak silap saya dalam 161 tak silap. Baik. Baik, itu saya kira kalau nak maklumat lanjut anda boleh layari sendiri portal untuk maklumat lanjut. Dan seperti yang kita tahu bahawa 2 hari lagi pada 24 Mac 2024 adalah hari ulang tahun Pertahanan Awam yang ke-72. Boleh tak Puan kongsikan sedikit apa sebenarnya peranan Pertahanan Awam kepada masyarakat? Kita sekarang berada di bulan Pertahanan Awam. Pada 1 Mac adalah Hari Pertahanan Awam Sedunia dan 24 Mac adalah Hari Pertahanan Awam Malaysia lah yang ke-72 tahun. Sini saya kongsikanlah serba sedikit. Saya faham tentu sebelum ni ramai orang faham APM tugasan utama adalah menangkap ular jika tidak silap lah. Tapi di sini sebenarnya peranan APM sangat luas. Jika kita lihat pada Akta 221, salah satu penugasan APM adalah kita melakukan tugasan pengurusan bencana di peringkat daerah dan juga negeri, dan kemudian kita juga melakukan kerja-kerja penugasan khidmat kemanusiaan. Kita melatih orang awam berkenaan dengan ilmu pertahanan awam ataupun mana-mana yang berkaitan dengan pertahanan awam, dan seterusnya. Kita juga melatih agensi lain berkenaan dengan pertahanan awam, serta kita juga memberikan dan melaksanakan khidmat ambulans lah, seperti kes kemalangan jalan raya dan yang berkaitan. Okey, dan Puan pasti ramai yang tertanya-tanya apa perbezaan yang ketara antara bomba dan juga APM? Okey, untuk soalan terima kasih. Okey, jika kita lihat seperti yang saya kata tadi dalam Akta 221, kita penugasan sebenarnya lebih kepada pengurusan bencana dan penyelamat, dan kita lihat sekarang ni Angkatan Pertahanan Awam kita memainkan 2 peranan lah. Kalau sebenarnya sebagai pasukan penyelamat, dan yang keduanya adalah sebagai sekretariat bencana. Sekretariat bencana di peringkat daerah dan peringkat negeri, dan selain itu kita juga memberikan penugasan khidmat kemanusiaan, di mana dalam bencana juga kita bersama-sama dengan agensi bomba. Dan perbezaan dengan bomba adalah bomba apabila berada di bencana PK3 kita panggil kawasan bencana, mereka adalah timbalan komandan untuk pengoperasian. Pada masa tersebut APM berperanan sebagai pasukan penyelamat. Untuk bomba mereka berperanan sebagai timbalan komandan operasi lah. Okey, baru sedikit sebenarnya kita faham sikit fungsi ni kan. Dan di APM pula bagaimana pula dengan macam Puan cakap tadi, kita ada operasi keselamatan dan bencana di daerah dan juga negeri. Kalau wanita pula bagaimana mereka menyumbang kepada operasi keselamatan dan juga bencana ini? Okey, seperti yang saya cakap tadi tu, wanita dalam operasi dia lebih kepada pengurusan atur gerak peralatan, pengurusan penjadualan, dan juga kita lebih kepada pengumpulan data untuk setiap bencana lah. Contoh dekat PPS, apabila pusat pemindahan sementara dibuka, kita akan membantu bersama-sama dengan KKM. Dekat sana peranan wanita itu juga boleh dilihat, di mana kita melakukan pendaftaran dan juga kita memberikan motivasi lah kepada mangsa-mangsa banjir dan yang berkaitan lah.
Dan mungkin Puan juga boleh kongsikan kepada masyarakat tentang pesanan Puan. Okey, pesanan saya kepada masyarakat. Okey, kita sekarang sebenarnya berada di tempoh fasa peralihan monsun. Jika sebelum ini kita musim hujan dan dipanggil MTL, dan kita akan beralih ke fasa dipanggil monsun barat daya jika tidak silap, di mana cuaca agak panas. Dan pesanan saya, perbanyakkanlah meminum air agar kita dapat mengelakkan daripada terkena strok haba, dan juga sentiasa berhati-hatilah sekiranya melakukan aktiviti seperti berkebun ataupun kerja-kerja yang banyak terdedah dengan cuaca panas, sebab dijangkakan ya ular akan aktif di cuaca yang agak panas ini. Dia suka masuk dekat kawasan rumah. Itu kena berhati-hatilah dan elakkan pembakaran terbuka, kerana potensi untuk merebak itu adalah sangat tinggi untuk tempos yang cuaca yang agak panas. Dan saya berharap macam kepada warga di luar sana, jika berminat untuk menyertai Angkatan Pertahanan Awam, sangat-sangat dialu-alukanlah untuk bersama-sama dengan kami agar kesiapsiagaan awam kita dapat ditingkatkan lagi bagi mengurangkan risiko bencana. Itu dia keberanian jadi sandaran anggota APM Wanita Kota Star tangkap ular. Betul. Puan pernah buat? Setakat ni ular yang secara real tak pernah tangkap lagi, tapi masa rekrut kita ada buat satu simulasi di mana kita tangkap ular sawah. Dan sebenarnya kita ada buat juga salah satu training latihan ular tedung selar. Baru nak daftar Puan tak jadi bila dengar ular ini. Tapi dia tak paksa juga Puan. Dia tidak akan memaksa. Dia akan tengok, dia akan latih kita dulu, beri pendedahan untuk menghilangkan fobia terhadap ular. Ular dia tak akan serang kalau kita duduk diam. Itu dia punya. Baiklah, lepas ni saya duduk diam. Baik Puan, dan bersempena dengan Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam yang ke-72 ini, apa ucapan Puan kepada warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia? Okey, ucapan saya, saya mengambil kesempatanlah untuk mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam, terutamanya kepada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Semoga Angkatan Pertahanan Awam ini dapat terus berkembang maju seiring dengan pembangunan teknologi, dan kita sama-sama dapat membawa seramai yang mana lagi rakyat Malaysia untuk berdaftar sebagai sukarelawan. Itu dia. Terima kasih kepada Major Pertahanan Awam Nur Azmiani Ambatang, Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Wilayah Persekutuan, atas perkongsian tentang bagaimana wanita dalam dunia pertahanan awam, dan diharapkan perkongsian kita tadi memberi inspirasi kepada anda semua yang mahu menyertai pertahanan awam, seterusnya menyumbang tenaga kepakaran anda kepada proses menguruskan bencana dan juga keselamatan awam. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan. Saya Halina Pallavi, sehingga berjumpa lagi.